Okay, Assalamualaikum. Cikgu nak kenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Nur Soleha binti Sulong. Kamu semua boleh panggil cikgu Soleha. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada topik baru iaitu reka bentuk elektronik. Definisi reka bentuk elektronik. Lita yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambung bagi mencapai tujuan penggunaannya. Okey, kita akan mempelajari dua standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.1 menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. Yang kedua adalah 2.4.2 menjelaskan bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okey, mikro pengawal. Ia merupakan peranti kawalan dalam satu chip, berfungsi untuk mengawal peranti elektronik, menjalankan kawalan mudah berdasarkan peraturcaraan yang dimuat di dalamnya. Sebagai contoh, ini adalah pagar automatik, mesin basuh, mikrobit. Okey, ini merupakan gambar rajah blok mikro pengawal iaitu ia ada CPU, unit perprosesan pusat, RAM, ROM dan port I/O. Seterusnya kita masuk kepada mikro pemproses. Peranti perprosesan mikro dalam satu chip bersama chip sokongan lain. Digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Melakukan kawalan yang lebih besar. Contoh di sini adalah komputer riba, telefon. Okey. Semua peranti ini akan dihubungkan melalui sistem bas. Input akan melalui sistem bas. RAM dan ROM juga akan melalui sistem bas. Output juga akan melalui sistem bas. Sebagai contoh adalah komputer riba, telefon, laptop. Seterusnya adalah menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Bahagian dalam mikro pengawal terdapat 3 iaitu bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Okey. Untuk kamu lebih cepat ingat iaitu bahagian input akan menghasilkan input dan bahagian proses pula akan menghasilkan CPU, unit perprosesan pusat, dan bahagian output akan menghasilkan output. Okey, kalau kamu faham di sini, kamu tak nak tertukar, kamu ingat bahagian input akan hasilkan input dan bahagian output akan menghasilkan output. Okey. Sebagai contohnya adalah penderia pergerakan. Dia akan mengesan haiwan atau manusia yang lalu melaluinya. Kemudian dia akan hantar maklumat tersebut kepada arahan peraturcaraan. Arahan peraturcaraan akan memproses maklumat tersebut. Seterusnya akan hantar kepada output iaitu lampu menyala. Contoh di sini menunjukkan lampu itu mempunyai sistem sensor. Okey, ketiga bahagian ini penting dalam pembinaan sesuatu kawalan. Okay, bahagian input. Input dalam mikro pengawal menerima isyarat dan menghantarkan kepada unit pemprosesan pusat CPU. Kedua adalah isyarat diperoleh dari peranti input terbahagi kepada dua. Peranti input terbahagi kepada dua. Peranti input digital dan peranti input analog. Okay, kita akan masuk kepada peranti input digital terlebih dahulu. Okay, yang pertama adalah switch tekan tutup. Berfungsi menyambung dan memutuskan lita. Apabila punat switch ditekan, lita akan tertutup dan arus dapat mengalir. Okey, di sini menunjukkan apabila berlakunya penyambungan lita, mentor pada lita tersebut tidak akan menyala. Namun apabila kamu menekan punat switch tekan tutup ini, maka lampu tersebut akan menyala. Ini menunjukkan lita tersebut berada dalam keadaan terbuka. Okay, seterusnya adalah switch tekan buka. Berfungsi untuk menyambung dan memutuskan lita iaitu sama seperti switch tekan tutup. Okey, apabila punat switch ditekan, lita akan terbuka dan arus terputus. Okey, kalau kamu buat penyambungan menggunakan switch tekan buka, mentor pada lita kamu itu akan sentiasa menyala. Namun, apabila kamu tekan punat switch tersebut, maka mentor akan terpadam.
Okey, seterusnya adalah switch mikro. Mempunyai dua fungsi, iaitu yang pertama bertindak sebagai switch tekan tutup dan yang kedua adalah bertindak sebagai switch tekan buka. Switch mikro mempunyai 3 terminal, iaitu common, normally open dan normally close. Okey, apabila kamu sambungkan kepada common dan normally open, maka switch mikro kamu akan bertindak sebagai switch tekan tutup, iaitu apabila kamu ingin menyalakan mentor, kamu perlu menekan switch ini. Seterusnya, kalau kamu sambungkan kepada common dan normally close, maka switch mikro kamu itu berada dalam keadaan switch tekan buka, iaitu mentor akan sentiasa menyala, tapi apabila kamu ingin memadamkannya, kamu perlu menekan switch tersebut. Okay, seterusnya adalah penderia pergerakan, iaitu motion sensor. Berfungsi untuk mengesan pergerakan haba dari haiwan atau manusia. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Okey, sensor ini akan mengesan pergerakan. Bila sesuatu bergerak, dia dapat mengesan. Kebiasaannya akan disambungkan kepada lampu sensor lah. Dia akan hantar maklumat kepada bahagian proses untuk menyalakan lampu apabila ada pergerakan. Okay, seterusnya adalah penderia air. Isyarat yang berfungsi mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Jika ada air, isyaratnya adalah kosong, iaitu kosong watt dihantar. Jika tiada air, isyaratnya satu iaitu 5 watt dihantar. Sebagai contohnya, wiper kereta automatik. Apabila hujan, wiper itu akan bergerak dengan sendirinya. Apabila sudah berhenti hujan, maka dia juga akan berhenti kerana sudah tiada isyarat air. Seterusnya kita masuk pula kepada analog. Tadi kita masuk kepada peranti input digital. Sekarang kita akan masuk kepada peranti input analog. Okey, iaitu penderia jarak. Inference distance sensor digunakan untuk mengesan jarak antara penderia dengan objek atau halangan. Mengesan objek berdasarkan penerima pantulan cahaya inframerah dipancarkan. Okay, penderia cahaya LDR iaitu perintang peka cahaya merupakan penderia cahaya. Nilai rintangan akan berubah berdasarkan kecerahan yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah nilai rintangan. Ini juga merupakan salah satu contohnya adalah lampu automatik. Apabila keadaan gelap, lampu itu akan terus menyala. Apabila keadaan sudah cerah, lampu itu akan terpadam. Seterusnya adalah penderia suhu, digunakan untuk mengesan suhu. Suhu yang dikesan akan ditukar kepada voltan. Voltan akan keluar dari penderia suhu adalah berkadar terus dengan suhu yang dikesan antara 0 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian proses, iaitu proses dilakukan oleh unit pemprosesan pusat, iaitu CPU. CPU akan melaksanakan peraturcaraan yang disimpan dalam ROM, read-only memory. ROM digunakan untuk menyimpan aturcara dan data secara kekal dalam mikro pengawal. Manakala kalau RAM pula akan menyimpan secara sementara. Data akan terpadan apabila bekalan kuasa dimatikan. Maknanya bila bekalan kuasa dimatikan, data daripada RAM tu terus tiada. Jadi kamu kena masukkan balik data. Okay, isyarat yang diterima dari peranti input dan akan diproses oleh CPU, seterusnya akan kepada peranti output berdasarkan aturcara yang telah disimpan dalam mikro pengawal. Okay, bahagian output. Kita dah masuk bahagian input, kita dah masuk bahagian proses. Sekarang kita masuk kepada bahagian output. Output ialah bahagian yang terdapat pada papan mikro pengawal. Tugasan bahagian ini ialah menerima isyarat dari CPU dan menghantar kepada peranti output. Isyarat output dalam bentuk digital atau analog. Okay, peranti output. Yang pertama adalah diod pemancar cahaya LED, berfungsi menghasilkan cahaya sebagai pemberi isyarat dan sebagai lampu hiasan. Perintang perlu digunakan bersama dengan LED untuk mengawal kecerahan dan mengelakkan LED terbakar.
Seterusnya adalah lampu LED 12 volt menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Peranti output yang seterusnya adalah pempas atau buzzer. Digunakan untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. Di sini menunjukkan buzzer akan menghasilkan bunyi. Pempas juga digunakan sebagai penggera keselamatan. Okey, seterusnya adalah gerganti atau relay. Digunakan sebagai sus kawalan litar berarus tinggi. Gerganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebagainya. Seterusnya adalah motor arus terus atau DC. Berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Iaitu dia akan menghasilkan pergerakan. Okey, motor arus terus akan berlawanan arah kekutupan apabila penyambungan wayarnya terbalik. Di sini dia akan bergerak secara lawan jam atau ikut jam mengikut penyambungan yang kita lakukan. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih untuk komitmen anda semua.